Saya rasa nawaitu orang yang anak, parent membuatkan anak tertekan. Parent sekarang lah. Parent dulu hidup dia kais pagi makan pagi je kan. Zaman saya lah. Itu pandangan saya sendiri ya. Jangan marah lah kan. Pandangan saya lah. Zaman dulu sebab saya lahir tahun merdeka kan. Tahun 50-an. Mak tak kerja. So mak jaga kita. So tak ada benda yang gadget ke apa yang diperlukan. Saya dilahirkan dalam keluarga yang agak senang tapi mak saya tak pernah ajar saya. Kereta bapak saya lalu depan ambil anak orang tapi anak dia jalan kaki sendiri. Memang tak pernah expose tu. Jadi kita tak rasa macam zaman sekarang ni macam materialistik dah lebih kan. Itu yang jadi stres pada golongan muda sekarang lah. Macam mana nak membesarkan anak, lepas tu challenge, anak siapa pandai, siapa dapat ni, dapat hadiah. Saya sendiri malu dulu anak saya setiap tahun, asyik dia je naik pentas macam tak ada orang lain. Lalas kita malu sendiri kan. Tapi mungkin, tak tahulah, mungkin saya dah terbuka didikkan anak tu, saya tak ikut, saya buat style saya sendirilah. Alhamdulillah. Itulah tu saya rasa stres tu sebab niat kita nak membesarkan anak untuk jadi orang yang konon-konon yang apa? Hebat-hebat. Tapi bila tak jadi, kita rasa sangat disappoint. Kita susah hati. Saya dulu susah hati. Walaupun anak saya hebat, saya susah hati. Dia hebat, dia tak ingat saya. Itu yang saya susah hati. Tapi so far alhamdulillah lah. So dia tak fikir tu. Mungkin parent, I don't know lah. Kebanyakan yang saya jumpa lah, yang saya tengok banyak fikir nak hebat. Tapi memang benda ni ustaz-ustaz pun selalu dah cakap kan. Itulah saya pun tak nak cakap banyak lah. Tapi saya rasa niat kita tu membesarkan anak. Setuju tak? Ada siapa tak setuju? Boleh kongsi sikit? Boleh. Ya. Maaf ya. Boleh, suka-suka. Saya suka. Dia sebenarnya pada saya lah kan. Sebagai penulis psikologi, apa yang saya lihat sebenarnya, ibu bapa yang mental sebenarnya. Dan mental ibu bapa, dia transfer kepada anak. Cuba kita lihat ya, proses pembelajaran anak. Dia pagi, dia keluar, dia contoh budak sekolah rendah lah. Dia tengok ya, pagi dia pergi ke sekolah biasa. Petang dia pergi sekolah agama. Malam dia pergi tuition. Berapa jam dalam satu hari yang dia kena memerah otak untuk belajar. Betul. So di mana waktu dia untuk bermain, untuk bersosial, untuk apa. Selepas itu pula, mak bapak pula, macam Puan Hanam kata tadi kan, bila berjumpa dengan kawan dia tanya, berapa anak awak? So sebenarnya mak bapak yang bersaing dan dia transfer pada anak dia punya keinginan. Betul. Selepas itu kita kena tahu setiap anak dia ada dia punya kemampuan, yes. IQ dia ada, dia punya corak dia, cara dia belajar, keinginan dia, semua dah Allah Ta'ala telah tetapkan kepada dia. Tapi mak bapak nak bentuk anak itu mengikut acuan mereka. Itu yang jadi masalah besar yang menyebabkan bila anak tak jadi mak bapak yang mental. Dan anak pula terpaksa jadi mental kerana tekanan daripada ibu bapa. Jadi parenting ini sangat penting bukan saja kepada anak sebenarnya, kepada ibu bapa dulu. Macam Puan Hanang kata dalam kursus perkahwinan, dalam apa ni, yang saya rasa yang paling penting adalah kursus perkahwinan. Itu nombor satu yang kita ada untuk kita memberhentikan perkara ini. Itu pada pandangan saya. Sebab siapa manusia untuk mengubah manusia lain? Dan walaupun anak kita sendiri, Rasulullah pun tak boleh ubah bapa saudara dia kan. Betul. Jadi siapa kita? Jadi itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Itulah sekurang-kurangnya kita menyampaikan ilmu. Online pun okey. Betul tak? Sebab tu pada saya lah, kalau tuition ke apa kan, budak-budak sekolah rendah tu, mak ayah boleh tuition sendiri sebenarnya. Tak perlu. Anak lagi suka mak ayah dia ajar. Anak saya dulu memang tak nak pergi pun tuition. Kalau semua kita lah kena buat, tapi time kita lah dulu tak ada gadget kan. Jadi kita pun tak ada, kurang gadget lah. Bukan zaman yang tahun 80-an you all kecil-kecil tu. Gadget belum famous lagi. Jadi mungkin saya ada masa dengan anak saya kot. Zaman sekarang ni orang tak ada masa sebab gadget tu. Tu satu lagi, betul tak? Kita kena ikut budak tu punya age. Kadang-kadang kita yang dedah dia benda yang bahaya tu. Memang dia akan suka manjat. Manjat tu memang lahir normal lah pada dia orang kan.
Dan kita pula cakap no, cuma kita kena explain. Dan kita buat sama-sama dengan dia. Kita ajar dia cara yang selamat. Kadang-kadang zaman dulu-dulu kita kecil kan kita suka somersault tu kan. Kita tak tahu pun yang bertengkuk ni boleh patah kan. Tapi kita buat tak ada apa-apa pun. Tapi cuba kalau kita bagi budak-budak sekarang. Macam-macam boleh berlaku. Takut. Nak ajar pun takut. Zaman dulu kita tak ada pun cara belajar kan. So kalau kita nak ajar anak-anak tu, memang dia suka itu, mak ayah kena mendalami ilmu tu untuk macam mana anak dia buat supaya tak tak jadi dia tahu cara selamat. Dia kena bersama dengan anak dia tu. Mungkin dia kena berlakon ke kalau jatuh macam mana semua kan. Yang bahaya tu kita tak tahulah macam mana maksud dia tu. Ke dia buat ujian sains, chemical sulfuric acid campur klorok. Itu tak tahulah kalau dia menoka bahan-bahan basuhan di rumah tu salah mak ayah sebab letak tempat yang terdedah. Memang budak-budak kecil ni memang ahli sains yang termasuk sebenarnya. Memang dia akan cuba benda-benda semua kan. Dekat dapur, kat bilik, kat baju kita tu, itu tak bahayalah tapi kita dah kena marah. Bahaya dia sebab dia kena torture, marah, kena habis dan semua dah lipat-lipat. Berapa kali nak kena buat kan. Jadi benda tu bahaya pada mental pula. Sebenarnya pada anak, mak tak fikir yang tu, dia fikir bahaya yang pada dia nampak. Bahaya mental anak dia tu dia tak fikir. Kan jadi budak jadi perkembangan dia terbantut. Jawab tak soalan kot? Kita kena record perkembangan tu. Jadi kita nampak. Kita main tengok gitu, kena gitu je, kita tak nampak dia punya development tu. Kalau you record sendirilah. Apa hari ni anak you dapat bahasa baru ke, apa kekatan baru, ataupun dia boleh bergerak lebih ni kan. Dia boleh pegang pen dengan betul ke apa ke kan. Sebelum pegang pen dengan betul dia ada aktiviti dulu. Dia kena buat exercise macam you pergi terapi sakit jari tu. Untuk kuatkan jari. Ini terus-terus ajar. Tulis, lukis. Sebenarnya kena ajar dulu exercise buat. Sebab tu lagu Bintang Kecil tu pun jadi Bintang Kecil. Sebenarnya bukan sekadar lagu. Exercise jari sebelum kanak-kanak tu menulis. At least dia ada buat aktiviti tu. Kuatkan otot tu. Banyak lah. Okey, kalau Maklum boleh tambah sikit, tahniah kepada Cik Anam, saya panggil Cik Anam dan saya pun tak kenal grup, ramai juga yang kenal tapi yang Sifu, okey, very good effort. Okey, sedikit dari Maklum, pada Maklum kita kena berhenti menyalahkan ibu bapa. Itu pendapat saya secara peribadi sebab Maklum juga dulu seperti itu. Sebab Maklum juga sebenarnya Maklum adalah orang permata juga tapi sebelum ni bekerja lah dan Maklum memang tak ada ilmu sebenarnya. Sehinggalah Maklum pergi kursus asas asuhan permata masa itulah kursus asuhan kanak-kanak masa itulah permata sekarang. So baru Maklum sedar. Jadi walaupun Maklum dikira sebagai orang terpelajar lah, ada degree lah kiranya kan, masih tak tahu pasal kanak-kanak. Masa tu Maklum dah ada 2 anak lah, yang bawah 3 tahun 2 orang. Memang haru biru rumah tangga saya, cakap terang-terang. Sangat berbeza bila Maklum dapat anak yang ketiga dengan ilmu. So pada saya kita kena berhenti salah menyalahkan. Yang perlu kita buat adalah create more awareness macam ni. Salah satu langkah yang sangat baik dan ada banyak cara. Dan pada saya, ibu bapa ni sebenarnya memberi empati, Maklum merasai. Sebab Maklum banyak juga buat parenting dan ada buat coaching sedikit. Mereka datang kepada saya. Sebenarnya mereka tak tahu satu dan mereka tak tahu apa yang dia tak tahu. Dan kedua, dia ada banyak anxiety sebab kadang-kadang dia bertindak daripada dia mak saya panggil overwhelmed dengan kerja. Saya juga meletakkan diri saya kalau saya sekarang macam dia. Macam Maklum dulu tak ada gadget zaman saya tak ada gadget. Pun susah. Ada TV je. Kalau saya selalu letakkan diri saya sekarang dengan anak yang kecil dengan gadget. Saya rasa saya pun tentu gadget juga. Kemudian kadang-kadang saya komplain macam saya ni bagus. Tapi sebenarnya kalau saya rasa if I'm here now dengan anak yang macam tu dan gadget ada, kadang-kadang mungkin saya juga jadi ibu bapa yang bagi gadget pada anak-anak tu. Kerana memang kerja, cari rezeki dengan dua-dua bekerja dengan masa kadang-kadang dengan masak dan sebagainya. Tapi tak apa, itu alasan saja apapun. Yang penting pada saya adalah kita kena sentiasa seek to understand then to be understood. And then bagi kita yang ada ilmu,
kita kena memberi lebih lah. Wallahualam. Lagi Sikit satu lah. saya nak tanya pendapat Datin Kim kejap. Boleh? Cik saya. Boleh. Datin, yang lama mempunyai taska dan tadika. Yes, anything I can. Soalannya, Puan Ana. Can you hear me? Dengar. Ya, ya. Yeah. But I've been in early childhood for 29 tahun. But still I still minat every day I go to the taska because my passion is with the children. Yeah. But now with all this gadget, I find that the moral value is very lack, even with ibu bapa and with the kanak-kanak, I don't see any mindfulness, like value in them, everything is in a hurry, rush. I want this instantly, they got no patience, with dealing with things, even the adult. Yeah, that's why I'm worried about, a lot of gadget, a lot of AI, a lot of technologies, children are not, aware of the mindfulness, that's what I'm worried about. Yeah. Nanti saya nak tanya Puan Rahimah, ada tak sini? Puan Rahimah ada? Where is Rahimah? Yeah. Ada. Rahimah ni ada. Ya, ada. Ya, sifu-sifu saya semua ni. Dia pun sifu juga. Ni JKM punya taska ni dia. Oh, okey. Ya. Saya baru pandangan dapat ni? invitation. Puan, ada segi apa tu Puan Hana? Apa pandangan you lah? Online ni, especially kita sekarang tak Oh. susah. I see. Saya rasa bagi saya sebenarnya macam Puan Hana cakap ada ketika bincangkan semua ya. Kita setuju tak setuju teknologi itu mengejar kita ya. Kalau kita nak menidakkan tu kita akan ketinggalan. Sama juga dengan kanak-kanak. Macam dulu kita kata kita tak ada mengajar anak kita tentang gadget. Tapi sekarang ni teknologi begitu. Kalau anak-anak kita tak dedahkan itu, tapi kita kena sebagai ibu, bapa, ya, kita belajar tentang scaffolding, teori kita bagi opsi, ya, kita kena scaffold. Jadi ada bimbingan orang dewasa di situ. Sama juga anak-anak kita. Jangan kita biarkan mereka explore sendiri. Memang diorang punya, kita tahu, dia punya 3E tu kan, explore, experiment, experience. Dan kita sebagai dewasa, memang kita takkan macam maklum kata tadi, jangan salahkan ibu bapa ya. Masing-masing kita create awareness. Saya suka ya, saya terima kasih kepada Kak Hana join dalam idaman learning tadi. Jadi saya tak tahu sifutan ni apa sebenarnya. Jadi saya ingatkan ada vision untuk KAP ya, sebab kita dulu latih untuk online KAP ni. Rupanya ada special program. Saya seronok juga biar dapat, mungkin saya juga boleh berkongsi nanti kan ilmu kita. Kita mencari saham akhirat nak create taman-taman syurga kita sebagai bekalan. Walaupun tak ada bayaran pun it's okay. InsyaAllah kita kongsi ilmu untuk create awareness pada ibu bapa di luar sana. Siapa-siapa nak join insyaAllah ya. Okey, itu saja. Okey, nak tanya Puan Suryati, dia ada tak ni? Suryati. Ada. Ada dekat bawah. Ada. Ada tak? Ada tu. Ada. Suruh dia cakap. Tak, saya share dengan Fiza ni. Okey. You cakaplah apa pandangan you. Saya lah sebagai seorang ibu yang paling muda kot kat sini Okey. Saya setuju dengan sekarang ni perubahan dan apa-apa mau berbalik pada ibu bapa lah. Ibu bapa kena ada ilmu dan kita kena mengikut edaran masa lah, edaran zaman dengan keadaan sekarang, pandemik sekarang, dengan kaedah pembelajaran sekarang. Kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa, betul tak? Cumanya pada ibu bapa kena pandai main peranan dan ibu bapa tu kena ada ilmu. Tu je. Kalau katalah bagi kebebasan pada anak pun tak boleh. Sebabnya kalau kita ada ilmu, sebagai parent kita tahu apa anak kita buat. Jadi banyaklah tu. Pada saya setujulah Kak Anam. Ya. Setuju dan dengan keadaan sekarang banyak sangat duduk kat dalam rumah je. Jadi dekat sini pun sebenarnya menguji cabaran ibu bapa tau. Menguji ibu dan bapa sebagai seorang pendidik dekat rumah. Kalau sebelum ni dia menyalahkan taska dan tadika,
Tapi hari ni dia tahu macam mana peranan dia sebagai seorang ibu dan bapa dekat rumah semasa pandemik ni jadi guru sendiri, betul tak? Okey dah Kak, nak makan. Okey, Fazira, ada nak cakap? You yang menguruskan banyak taska, you rasa macam mana? Semua otai-otai dalam ni. Okey, tak yang macam tadi yang macam Puan cakap tadi pasal apa belajar melalui online ni, betul. Dulu kita risau anak-anak kita terlalu lama dengan gadget, nanti akan menimbulkan macam-macam macam penyakit autism ke apa ke kan. Tapi sekarang ni kita tak boleh dah macam tu. Kita kena cari jalan penyelesaian. Macam mana kita nak follow keadaan sekarang. Nak kita kena juga cari cara dia. Sekarang ni saya rasa kita perlu yang kepada parent kita perlu dedahkan ilmu-ilmu kepada parent lebih untuk anak-anak diorang dekat rumah, macam mana diorang nak didik ataupun nak handle anak diorang semasa dekat rumah saja Puan. Okey, nak tanya Sam. Sam, ni budak muda lelaki yang menjaga anak-anak. Boleh kongsi Sam? Sam ada tak ke dia sibuk? Sam tengah berurusan dekat taska kot. Itulah, tak apalah. Okey, tu je lah. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, nak apa lagi? Cik Farizan ke? Cik Gobin ke? Puan Hanam, Saya. saya sekadar nak berkongsi sebagai ibu bapa. Saya sebagai ibu bapa yang sangat-sangat kurang ilmu parenting. Pertama sekali, terima kasih pada Sifu Time yang menganjurkan program yang sangat istimewa ni dan menjemput pakar-pakar yang ada dalam ni. Sangat seronok hari ni, memang tak rasa pun 1 jam. Malah kita berpeluh lagi dalam masa 1 jam tadi. Dan untuk balik pada pandangan saya melihat mak bapak ni dia selain pada gadget mengejar kita ataupun teknologi mengejar kita, kita juga kena mencari ruang dan peluang lah. Sebab kita selama ini kita banyak sibuk di luar. Macam saya sendiri banyak buat travelling, isteri saya juga bekerja sepenuh masa. Jadi anak-anak ni biasanya berada di rumah ataupun di asrama penuh tanpa pengawasan 100% daripada kami lah. Dan nak tak nak mesti nak mencari kualiti masa untuk berdamping dengan anak-anak supaya mereka tidak menjadikan rakan sebaya sebagai pakar rujuk mereka. Kita nak juga anak-anak ni menjadikan ibu bapa juga sebagai pakar rujuk. Namun begitu, disebabkan kekangan dari segi kerjaya, benda-benda macam ni mengganggu sebagai halangan. Dan saya juga lihat dari segi apabila berlaku new norms, ini adalah satu era baru ataupun satu transformation yang mana mak bapak sebenarnya dah ada peluang dan ruang ini untuk berada di rumah. Cumanya saya juga melihat, ini saya juga melihat, bila di rumah saya sibuk juga. Jadinya kita seolah-olah mungkin jugalah, mungkin anak-anak berkata, papa jasad ada, jiwa tak ada. Jadi saya juga bercakap bagi pihak diri saya, insyaAllah melalui kemahiran-kemahiran yang dikongsikan oleh Puan Hanam, daripada kawan-kawan lain, insyaAllah ini buatkan saya sedar dan segera nak melakukan perubahan insyaAllah untuk mencari ilmu-ilmu terutama sekali sesuai dengan tajuk hari ini adalah pendidikan awal kanak-kanak, yang mana saya pun ada anak-anak kecil lagi. Dan kualiti masa lah, macam mana pun mesti kalau nak sibuk ni 24 jam pun tak cukup. Jadi kena juga cari, memang kena spare time, mungkin selepas solat, kita ada masa rehat kita waktu solat, selepas solat kita gunakan masa untuk cakap ataupun masa makan untuk kita cakap dengan ahli keluarga. Jadinya sekadar berkongsi saja bersama grup ini, maknanya untuk mencari kualiti masa ni adalah inisiatif mak ayah tu sendiri, bukan daripada siapa-siapa. Tak ada siapa yang boleh set jadual kehidupan harian kita di rumah, itu saja. Alright, kalau tak ada arahan lagi, terima kasih banyak-banyak Puan Hanam Sulong atas perkongsian yang sangat-sangat hebat kan. So sangat berbaloi lah rasanya siapa-siapa yang tonton hari ni kan. And being here as well kan, saya banyak-banyak dan minta maaf banyak-banyak juga. InsyaAllah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Ana. Sama-sama. Terima kasih Kak Ana.